Hai, saya Zainul daripada Proton Petaling Jaya Riga Motors. Okey, seperti sedia maklum, sebelum ni kita ada buat launching tentang Persona baru, new facelift, masa 5 hari bulan Ogos. So kita ada buat launching online lah. So kita memang tak ada kesempatan untuk buat secara live. So hari ini saya akan terangkan Persona baru untuk dua spek, Persona Premium dengan Persona Executive. Okey, perbezaan antara Persona Premium dengan Persona Executive ni, kalau nak ikutkan antara bahagian depan dia ni, Proton dia, kita dah ubah daripada segi facelift dia lah. Okey, so dekat depan ni kita dah tukar logo baru, logo Proton yang baru. Kemudian dekat bahagian depan sini kita tukar kepada New Infinite Wave lah, untuk grill baru untuk nampakkan dia lebih sporting, dan ada lining silver dekat sini. Kemudian dia pun ada datangkan dengan design baru yang facelift baru, seakan-akan macam X50 lah. Okey, dan dia pun ada day running light DRL lah, dan design yang baru nampakkan dia lebih kemas lagi, dan juga front sensor di bahagian depan lah. Sama juga macam dekat Persona Executive ni pun, depan dia pun sama juga, tak ada beza. Logo baru dan sama, facelift depan yang sama. Okey, untuk membezakan antara Persona Premium dengan Executive ni, untuk bahagian sport rim dia, kalau dekat sini dia memang sama datang dengan rim 16 inch. Tapi dia bunga barulah. Cumanya dekat bahagian di sini dia ada dual tone. So dia seakan-akan bahagian dalam dia ni dia warna grey lah, grey gelap sikit. Tapi beza pula dengan yang Executive ni. So kalau Executive ni dia bunga dia sama, cuma bahagian dalam dia ni dia tak ada dual tone lah. Dia alloy rim 16 inch juga. Okey. Kemudian untuk Persona baru ni, Premium dan Executive, dia pun ada keyless entry juga. So keyless entry dia, fungsi dia pun sama macam sebelum ni. So kalau kata apa kita nak buka kereta, unlock ataupun lock kereta, just tekan button dekat sini. Ni untuk lock lah. Kalau dia lock je, nanti automatic full, side mirror ni akan full lah. Kalau nak buka, just tekan button ni balik dan dia buka lah. Sama juga Persona Premium pun ada juga. Untuk bahagian luaran dia memang perbezaan ketara dia dekat sport rim lah. So dekat belakang dia ni, kalau kita tengok, kalau Persona Premium ni, okey, Persona Premium ni dia spoiler dia warna hitam. Okey, tapi kalau dekat Persona Executive ni, spoiler dia warna ikut warna body. Nampak sama. Dan kemudian kalau dekat luaran dia, kalau kita tengok dekat rooftop dia ni, kalau Executive dia ikut warna body. Kemudian kalau Premium ni kita dah buat dia warna hitam. Fin antena warna hitam untuk menampakkan dia lebih sporty lagi. Dan kita tahulah yang kereta ni adalah kereta Persona Premium lah. Dan sekarang ni kita pun ada bagi warna baru. Warna baru kita panggil warna space grey lah. Sebelum ni space grey ni hanya ada pada S70. So sekarang ni untuk Persona Premium pun kita dah bagi warna space grey juga. Okey, so untuk bahagian luaran dia, itulah perbezaan dia. Cuma beza daripada segi sport rim, rooftop dia dan spoiler. Sekarang saya nak ceritakan keluasan bonnet untuk Persona ni lah. Kalau untuk sedia maklum, kalau tuan-tuan nak tahu, bonnet Persona ni boleh dikatakan memang sangat-sangat luas lah. Saya pun tak nak compare dengan jenama lain. Anda boleh survey, memang anda akan susah nak dapat keluasan bonnet macam ni. Memang sangat luas, dan dia punya kapasiti 510 liter. So anda boleh letak lebih kurang dalam 4 ke 5 luggage bag besar kat dalam ni. Dan seat dia pun sebenarnya pun boleh turun untuk kita letak muatan panjang. Okey, so dalam dia ni pun kita ada letak jack dan tayar spare. Memang sangat-sangat luas lah.
So memang sangat-sangat berbaloi dengan harga yang cuma 57,000 saja. Okey. So sama juga macam Persona Executive ni, keluasan bonet dia memang sangat-sangat luas. Sama juga 510 liter. Dan dalam dia pun kita ada letak tayar spare dan jack. Okey. So ini adalah keluasan bonet dia. Okey, sekarang ni saya nak cerita bahagian dalam untuk seat material dia lah. Okey, kalau Persona Premium ni dia memang dah buat baru. Macam Persona Premium sebelum ni dia leather seat juga, tapi dia leather seat dia warna hitam. So kali ni kita buat leather seat yang baru. So leather seat dia yang ni boleh dikatakan leather seat yang boleh katakan mewah jugalah. Dia seakan-akan macam S70 punya. So kalau macam leather seat sebelum ni dia agak panas. Tapi kali ni kita tukar material yang baru. So dia warna pun ikut warna coklat kan. Kalau perbezaan material dia, kalau kita tekan dekat sini, nampak dia, kalau kata leather seat lain, bila kita tekan dekat sini dia akan nampak berkedut. Tu beza dia. Maksudnya material dia memang material yang bagus. Kalau leather seat yang lain, dia bila kita tekan dia keluar berkedut, tapi yang ni nampak bila kita tekan dia tak berkedut. So orang kata apa, Persona ni memang dah didatangkan dengan leather seat yang sangat-sangat mewah. Kalau nak comparekan dengan leather seat yang lain. Dan leather seat dia ni pun memang senang dibasuh dan susah nak serap air lah. So kalau kata apa seat depan ni, leather seat dan belakang ni pun sama juga, material dia pun leather seat juga. Okey. So dekat bahagian sini pun kita pun boleh turunkan juga. So button dia pun kita dah ubah supaya nampak lebih kemas lagi. Just turunkan button dia dekat sini. So kalau kata apa untuk Persona Executive pula, so kalau Persona Executive ni dia pun bagi seat dekat sini corak yang baru. Okey, fabric lah. Tapi fabric dia pun boleh dikatakan fabric yang cotton yang baru. Material dia lebih kurang macam jeans punya type, macam seluar jeans kita. Pun boleh kata apa, susah jugalah nak masuk air dan senang cuci jugalah. Okey. So dekat bahagian depan dia fabric dan bahagian belakang dia pun sama juga fabric lah. Pun boleh turun juga sama. So tekan button dekat sini pun sama, boleh turun. Dan dia pun ada juga Isofix. Bukan Persona Premium saja ada Isofix, Persona Executive pun ada Isofix juga untuk kita letak baby chair lah. Okey. Untuk bahagian dalaman dia, okey, sekarang ni kalau kita tengok Persona Premium, steering pun dia dah tukar baru, seakan-akan macam S50 juga. So nampak lebih kemas, logo pun logo baru. Kemudian dekat sini kita panggil ialah multifunctional steering lah. So dekat steering ni dia memang ada datang dengan mode ataupun voice command button. Yang ini pula button searching untuk tukar radio ke ataupun tukar next song, dan volume up, volume down, dan mute button ataupun untuk kita hands free lah. Ni untuk Persona Premium, dan dia pun steering dia pun ala-ala leatherette lah. Okey, nampak lebih kemas lagi. Kemudian meter dia pun kita pun dah tukar, kita dah tambah macam dekat sini kita nampak info berkenaan tentang kereta ni. So kita tahu mana kereta yang tak lock dan unlock lah. So dekat sini ada macam-macam info. So dekat info kat sini pun ada bagi tahu berkenaan distance to empty tu, maksudnya seberapa banyak minyak yang kita boleh digunakan lah. So sekarang ni minyak memang habis, so dia tak akan keluar. So kalau kita nak tahu minyak tu tadi, kita kena isi minyak, tengok berapa kita nak isi. So dia akan keluar berapa kilometer yang boleh jalan lah. So dekat sini pun ada journey time. Journey time ni maksudnya perjalanan engine tu sedang dah berapa minit lah. So kalau kita nak set, kita tekan info ni lama sikit, so nanti dia akan set. So dekat sini pun ada average speed digital, and then service reminder, kemudian brightness untuk meter ni, dan trip A dan trip B untuk apa kita tahu sesuatu jarak tu tadi itulah. Dan dia bagi tahu juga average fuel
perjalanan apa minyak tu tadi. So kita nak tahu berapa liter minyak, dekat situ dia akan bagi tahu information berapa liter yang digunakan untuk 1 kilometer. Okey, untuk radio ni kita pun dah ubah skrin dia. Macam sebelum ni dia permanent dekat bahagian dashboard, tapi sekarang ni kita dah buat new design, kita buat floating. So nampak lebih profesional lagi, ikut new trending lah. So sekarang ni new trending, mana-mana kereta baru memang dah buat floating, dan ukuran saiz dia 8 inch lah. So dekat sini untuk membezakan dengan Persona Premium sebelum ni, okey, memang ada banyak penambahbaikan daripada segi voice command dia tadi. So dekat sini kita pun ada voice command. So voice command ni tadi, kalau kita nak guna sebagai contoh, kita nak wake up dia, kita just sebut, "Hi Proton, who are you?" Okey, dekat sini dia memang akan bagi tahu secara detail berkenaan Hi Proton tu tadi. Kalau kita nak guna, so dekat sini kita tahu apa yang boleh diarahkan untuk kita nak buat sesuatu. Macam kita nak tengok, macam kita nak wake up dia, kita kena sebut macam Hi Proton. Ataupun kita kata, kalau kita nak exit ke, kita just sebut exit atau cancel. Ataupun kita nak tahu weather, macam dekat Kuala Lumpur ke apa ke, dia akan bagi tahu dekat sini. Dan kita nak tahu date dengan time, dan kita nak tahu apa function dia yang boleh digunakan. Selain daripada tu, kalau kita klik dekat sini, navigation pun sama. Bila kita klik kat navigation ni, dia kita boleh sebut macam open map. So kita nak buka Waze tu tadi, ataupun kita nak sekejap So kalau kita nak tadi tu, kita open map, dia memang akan keluar sebab dia memang agak sensitif sikit dekat sini. So destination ni kalau kita tahu, kita just sebut let's go to macam my town ke, okey, ataupun search nearby, kita nak cari parking ataupun stesen minyak, ataupun kita dah save destination kita kat dalam ni, macam kat sini kita dah save office ataupun home. Just cakap je go home, dia akan terus pergi. Dan banyak lagi yang kat dalam ni untuk setting-setting dia, macam music, kita nak random play ke, ataupun kita nak pilih lagu yang kita dah tahu tajuk, macam kat sini dia bagi tahu Lady Gaga, dia automatic dia akan terus play. Okey, dan itu kat sini pun dia ada untuk radio juga selain daripada music tadi. So kalau kita nak tukar radio channel, kita just cakap tune 92.9, ataupun kita dah save favorite tadi tu. Contoh kita dah save favorite tadi Hot FM, Era FM atau Mix ke, ataupun channel-channel radio yang lain, kita just sebut saja, dia automatic dia akan tolong search. Okey, ataupun nak off radio pun just cakap radio off, dia akan automatic off lah. Itu salah satu kelebihan yang dah ada teknologi baru untuk Persona Premium ni tadi. Okey, dekat skrin ni tadi dia pun ada Joox Music. Okey, aplikasi Joox Music ni anda kena download Joox Music punya software. So kena subscribe. So apa online music yang ada dekat Joox ni boleh kita dengar dekat skrin ni tadi itulah. Yang ni pun button phone, ini untuk button media. Media ni terdiri daripada macam radio, ataupun kita nak dengar music daripada USB, atau dengar music daripada Bluetooth. Okey. Dan dekat sini pun kita nak tengok gambar pun boleh. Okey, kita cucuk USB saja. Dan kita nak tukar theme pun boleh, ataupun nak tukar screensaver pun boleh. Okey. Dan video pun kita boleh play melalui USB juga. Kemudian macam weather ni kita nak tahu pun boleh. So kat sini dia ada banyak information, maksudnya hari ni, besok dan lusa, dia akan bagi tahu tarikh dan hari weather tu. Kemudian kat sini pun kita tahu, selain daripada Petaling Jaya ni tadi, kita boleh add cities. Selain daripada Petaling Jaya, kita boleh tahu weather dekat bandar lain lah. Okey, kemudian yang paling bagus sekali dekat sini, kita pun ada map. So map dekat sini lebih kurang macam Waze juga. So dia pun detect traffic, dia pun detect short distance dan long distance. So anda pun boleh command juga tadi, macam saya bagi tahu tadi. Kalau nak pergi KLCC ke apa, just sebut bring me to KLCC, bring me to my town sebagai contoh lah. Ataupun kalau kita tak nak sebut pun boleh, kita just type address dekat sini, address yang ada, ataupun apa tempat favorite yang kita dah set.
ataupun kita nak cari stesen minyak ke, parking lot ke, sebab dia memang ada automatic save dekat sini. Okey, kemudian dekat sini pun kalau kita tengok kita dah ada buat mirror link yang baru. So kena, macam sebelum ni kita guna easy connection, sekarang kita pakai QD link lah. So QD link ni kita just scan barcode daripada handphone kita, tapi kita kena set dululah. Set dekat handphone kita. Next time bila kita dah set, bila kita dah connect, nanti automatic kalau kita nak mirror link daripada phone kita tadi, kita just scan QR code saja. So apa yang ada kat dalam phone kita boleh dipaparkan dekat LCD screen ni tadi. Okey. Okey, selain daripada screen ni tadi, okey, dia pun ada button untuk hazard, double signal ni tadi. So ini untuk double signal kalau ada kecemasan. Ini button lock untuk kereta. So kalau menyala ni maksudnya kereta ni dah lock. Kalau nak unlock balik, kita tekan button ni. So nanti lampu ni tak menyala, maksudnya kereta tu dah unlock lah. Okey, kemudian dekat sini kalau kita tengok, dia dah tukar digital aircon. Maksudnya aircon ni kita dah improve, kita bagi digital aircon. Sebelum ni dia tak ada macam ni. Dia hanya bagi button untuk bulat macam ni saja. So sekarang ni dekat aircon ni, selain daripada kat sini, skrin ni pun kita pun ada juga. Sebagai contoh dekat sini pun boleh. Nampak? Daripada selain daripada ni, dekat skrin radio ni pun kita pun boleh setting. Dia punya kelajuan, dia punya temperature dekat sini, dan kemudian mode dia kita nak tukar atas, bawah, macam dekat tengah, macam itulah. Sama juga macam dekat sini, kita pun boleh adjust. Dekat sini dia punya temperature dia. Okey, dekat sini dia punya fan level dia. Ni aircon dia. Kalau kita tak tekan, nanti gas dia tak keluar. Ni dia punya heater, ni mode, dan ini untuk circulate lah. Ni untuk bahagian aircon dia lah. Okey, kemudian dekat sini kalau kita tengok, dia pun ada bagi sebenarnya ada 6 USB port lah. So 6 USB port ni terdiri daripada, contoh kat sini 2 ni untuk cas, dan ini untuk media player lah. Untuk kalau ada lambang macam folk ni kan, so ni untuk media punya player lah. Maksudnya untuk radio ni tadi, kalau kita nak dengar MP3 ke, movie ke, dekat sini lah. Yang 2 ni untuk cas. Dan kemudian satu lagi dekat bahagian belakang ni, dekat belakang side mirror ni pun kita ada. Kalau boleh zoom sikit, dekat sini. Ini yang paling terbaru sekali. Sebab apa? Kegunaan ni untuk kita letak dashcam. So kita selepas ni kita dah tak payah susah-susah lagi dah. Macam sebelum ni, kita nak cucuk dashcam, kita nak kena letak port baru pula kat sini kan. So sekarang ni tak perlu lagi. Letak je dashcam dekat sini, dan wire dah memang dah automatic kat sini. So nampak lebih kemas lagi. Kalau untuk model segmen lain, sedan lain, saya tak rasa diorang ada buat macam ni. Untuk kali ni, untuk Persona, memang Proton dia dah pandai sikit, dia dah buat satu USB port dekat sini. Okey, sama lah, lebih kurang macam S70. S70 pun sama, dia ada USB port kat sini untuk kita mudahkan kita untuk letak apa-apa gadget yang dekat sini lah. Kalau kita contoh kita nak letak handphone ke apa ke, kalau kita nak charge, kita dah boleh letak USB kat sini. Okey, ini pula bahagian dalaman untuk Persona Executive. So kalau untuk meter dia memang tak ada ubah apa-apa, sama je macam Persona Premium. Cuma dekat steering ni dia pakai steering yang biasa lah, dia tak ada leather seat lah. Dia tak ada leather. Kemudian dia tak ada voice command. So dekat sini pun ada button mode, ada button untuk search radio. Dia multifunctional steering juga, volume up, volume down, dan untuk mute dan hands free lah. Okey, paling ketara dekat sini lah. Dekat sini kalau macam Persona Premium, dia memang ada online navigation, dia ada online music, dia ada juke semua, dan dia ada voice command semualah. Tapi untuk version executive ni, macam saya cakap, kadang-kadang ada setengah orang dia minat benda-benda macam online tadi tu. So untuk pembezaan dia dekat sini, kalau kita tengok, ni untuk channel radio lah. Sebagai contoh, kalau kita nak search radio tadi, kita just tekan button search kat sini, dia automatic search lah. Ataupun kalau kita tahu channel tu tadi, okey, kita just search, tekan button dekat sini. So kita nak save. Kalau contoh, kalau kata apa kita nak save tu tadi, nampak ada button empty dekat sini kan. Just tekan mana-mana button empty ni tadi untuk save as a radio lah. Sorry, button bintang ni tadi. So nanti dia akan kalau kata apa kita nak radio ni tadi, kita tekan button bintang ni tadi, dia akan automatic save kat mana empty slot ni kat sini. Okey. So selain daripada tu, kalau kita tengok menu dekat sini,
Macam dekat Persona Premium dia tadi, dia guna QR code lah untuk kita buat mirroring. Cumanya dekat Persona Executive ni dia pakai Easy Connection. So dekat sini kalau kita guna Easy Connection ni, kita kena download Easy Connection melalui daripada handphone kita. So bila kita dah download Easy Connection tu tadi, baru kita boleh mirror link dekat radio ni lah. Tapi cumanya dia kena ada kabel. Kita kena cucuk kabel dia dulu. Kalau macam Persona Premium ni tak payah kabel. Kita just pakai QR code je, dia automatic connect. Tapi yang ini kita kena download Easy Connection dan kita kena connect by kabel lah, USB kabel dekat sini lah. Okay? So dekat sini kita tengok music. So music ni pun sama juga daripada USB. Tapi dia tak ada online music lah. Daripada USB, maksudnya selain daripada USB pun dia ada untuk Bluetooth pun sama. Kita boleh dengar daripada USB dan Bluetooth. Dan radio pun, button radio dekat sini. Dan button phone ni tadi pun ada dekat sini. Pun dia ada sama macam Persona Premium tadi. So kalau kita nak connect Bluetooth, so boleh scan daripada sini untuk searching Bluetooth yang kita nak connect tu tadi. So dekat sini pun kita dah boleh. Sama juga gunaan untuk hands free lah, untuk jawab phone semua. Kemudian dekat sini pun ada satu button untuk video. So video ni pun daripada USB. So kita boleh tengok video daripada USB lah. Dan ini setting dia. Ini setting dia. Kalau kita nak set brightness ke, display ke, time ke, ataupun kita nak on Bluetooth pun boleh. Dan kita nak tengok sistem dia pun boleh dekat sini. Okey. Inilah perbezaan antara Persona Premium punya screen radio dengan executive lah. Cuma beza dia macam saya cakap tadi lah, tak ada online music, tak ada online navigation dan tak ada online tak ada voice command. Okey. Kemudian dekat sini ada button hazard. Sama juga macam Persona Premium, dia ada button hazard juga. Dan button lock dan unlock pun sama juga dekat sini. Dan dia pun ada sama aircon digital lah. Cumanya dekat screen ni dia tak ada setting untuk aircon lah. Tapi dekat sini dia ada aircon. So sama macam Persona Premium tadi. So ini untuk fan level, ini untuk temperature, sama macam Persona Premium tadi. Dia pun ada datang juga dengan 6 USB port. Okey, 6 USB port ni samalah dekat sini. Dua button untuk charge, ini untuk media, dan satu lagi slot dekat sini sama juga ada button untuk kita letak USB lah, untuk kita letak macam handphone ke ataupun dashcam lah. Biasa orang letak dashcam lah dekat sini. Dia pun ada juga. Dan konsol panel dia pun sama macam Persona Premium juga. Dan dia pun ada armrest dan dia pun ada soket. Cuma beza dia fabric lah. Kalau yang dekat Premium dia leather seat. Okey. So itu saja beza antara Persona Premium dan Persona Executive. So kalau ada apa-apa pertanyaan nanti boleh PM page ataupun boleh call saya. Okey. Persona ni kita ada 3 jenis spek. Okey, satu Persona, dia 3 Persona dia ada Persona standard 1.6 standard, harga dia cuma RM47,374. Dan Persona Executive yang ini harga dia RM52,511.83. Dan untuk Persona Premium ni harga dia cuma RM57,649.63. Okey, selain daripada tu, kita pun masih lagi ada sales tax rebate. So sales tax rebate ni sampai 31 Disember je lah. So kalau kata anda nak dapatkan sales tax rebate ni, kita kena register kereta sebelum 31 Disember lah. So kalau untuk Persona standard ni, sales tax rebate dia RM500. So daripada 47,300 tolak 600, so harga dia lebih kurang dalam 46,700 lah. Kalau untuk Persona Executive, sales tax rebate dia RM700. So daripada harga RM52,511.83 tolak 700, lebih kurang dalam 51,800 lah harga dia. Kemudian untuk Persona Premium, sales tax rebate dia sangat tinggi,
RM900 lah untuk sales tax rebate dia. So daripada RM57,649.63 tolak 900, harga dia cuma RM56,700 sahaja. So saya harap anda semua jangan tunggu lagi. Model pun dah model baru, kita pun dah tukar banyak. Kalau nak comparekan dengan Persona, harga sebelum ni pun lebih kurang sama, tapi banyak penambahbaikan daripada segi voice command tadi, screen dia tadi, dan dia punya facelift dia tadi nampak lebih cantik dan lebih baru lagi. Okey, so kalau kata apa anda nak tahu lebih lanjut lagi, anda cuba nak datang untuk test drive ataupun nak jumpa saya untuk bincang tentang harga kereta ataupun untuk loan, so anda boleh cuba call saya dan kita akan boleh jumpa dekat showroom lah. So kalau nak tahu lebih lanjut lagi, anda boleh cuba PM page Proton Riga Motors Petaling Jaya, ataupun boleh call saya atau WhatsApp saya dekat nombor 012 369 4541. Okey, jumpa lagi.